wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid tahun 2 UTP khususnya. Baik, saya Cikgu Muhammad Syazwan. Saya akan mengajar anda semua untuk subjek sains pada tahun ini. Okey, memandangkan kita masih lagi berada dalam tempoh PKP, semua kena duduk rumah, awak duduk rumah, saya pun kena duduk rumah. Kita mungkin akan buat kelas online untuk yang pertama sekali pada hari esok. Ialah macam inilah, awak tengok saja saya rakam video, dan kemudian nanti hari-hari akan datang barulah kita akan buat menggunakan Google Classroom, Google Meet dan sebagainya. Baik, minta maaf kita tak dapat berada dalam kelas seperti yang biasa. Kalau ikutkan dalam kelas hari yang biasa, waktu-waktu macam ni, kelas pertama kita proses suai kenal lah. Saya pun tak pernah ajar awak pada masa awak tahun 1. Okey, awak pun mungkin kenal saya, mungkin tak kenal saya. Okey, jadinya kita terpaksa belajar pada tahun ini, pada awal tahun, awal kelas kita dengan cara yang begini. Baik, untuk subjek sains, yang pertama sekali kita menggunakan buku teks. Okey, buku teks tajuk dia macam ni. Kalau awak masih belum dapat buku teks, boleh minta ibu bapa awak untuk muat turun ataupun download buku teks digital daripada laman web. Banyak dah laman web sekarang yang dah share, yang dah kongsikan. Awak tinggal download saja. Kalau awak memang dah guna kalau awak dah memang guna platform D5 ni yang untuk Google Classroom dan sebagainya, jika awak explore, dia ada bahagian buku teks digital. Okay, buku teks digital, dekat situ ada pilihan macam-macam jenis buku teks. Semua ada daripada tahun 1 sehinggalah tahun 6, sekolah rendah dan sekolah menengah. Awak boleh pilih nak download subjek yang mana satu. Saya faham awak pun belum dapat lagi buku teks yang sepatutnya pada tahun ini. Okey, baik, tanpa melengahkan masa, saya meneruskan pengajaran kita pada hari ini, iaitu tajuk pertama kita ialah tentang kemahiran saintifik. Dalam sains dia ada kemahiran saintifik. Awak mesti tahu kemahiran saintifik ni. Pertama sekali awak kena belajar ialah kemahiran saintifik. Baik. Kemahiran saintifik ni dia ada banyak pelbagai ciri ataupun jenis yang berada dalam kemahiran saintifik. Okey, kalau awak perhatikan dekat gambar yang video yang saya bagi ni, ini sebenarnya daripada buku teks awak ni. Saya ambil je gambar dia dan kemudian saya kongsikan bersama dalam bentuk video. Saya faham mungkin masih ada lagi yang belum ada buku teks. Baik. Okey, sekarang dekat gambar yang muka surat pertama ni ada 3 orang murid, 2 orang murid lelaki dan seorang murid perempuan. Okey, kalau awak perhatikan, seorang murid lelaki tu dia sedang memegang, ada pasu di depannya dan ada pokok. Kemudian di sebelahnya ada murid perempuan bercakap dengan murid lelaki tersebut. Dan kalau awak perhatikan di belakang ini ada seorang lagi murid lelaki, dia memegang pen marker untuk menulis di papan tulis. Baik, ada soalan di bawah ni. Apakah yang sedang dilakukan oleh Nisa dan rakan-rakannya? Murid perempuan ni dia bagi nama Nisa. Okey, murid perempuan ni dia bagi nama Nisa. Okey, katalah murid lelaki ni kita bagi dia nama, paling senang lah, nama Ali. Okey, nama Ali. Ali ni tanya, Ali ni cakap, anak pokok ni semakin tinggi. Anak pokok ni semakin tinggi. Kemudian Nisa ni pun menjawab, tentulah anak pokok ini membesar. Kemudian kawan dia Abu. Saya bagi nama senang je, Ali, Abu. Macam ni perempuan ni dia dah bagi nama Nisa, tak apa, kita ikut je. Bilangan daun, okey, Abu ni dia cakap bilangan daun juga semakin bertambah. Kalau awak tengok dekat papan tulis ni, dia ada hari, dia ada bilangan, dia ada tinggi pokok. Kalau hari, tengok hari pertama daun dia ada 2. Kemudian pokok tu tinggi 4 cm sahaja. Okey, 4 cm sahaja tinggi pokok tu. Kemudian tengoklah kalau jadual ni sampai hari ke-21, maksudnya dia dah rekod pembesaran pokok ni daripada hari pertama sehingga hari ke-21. Kalau awak tengok kat sini, hari pertama bilangan daun dia 2, tapi hari ke-21
bilangan daun dia 10. Kat sini, apa kaedah yang kita ikut ataupun kemahiran saintifik yang kita gunakan yang pertama sekali ialah memerhati. Okey, memerhati. Sekejap ya. Okey. Ni. Memerhati ni, nampak ni. Okey, memerhati. Okey, saya padam balik. Ni padam. Ni ikut. Ni highlighter. Ni padam. Okey, ni padam. Okey, memerhati. Padam Saya padam. Okey. Kita teruskan. Tadi Nisa kan, dia dah bagi nama Nisa. Okey, sekarang ni Nisa ni dia balik rumah, muka surat kedua. Nisa ni dia balik rumah, dia ada aktiviti buat kuih kalau tak silap saya. Ni dia buat kuih ni dengan ahli keluarga dia. Tengok kat atas ni. Nisa dan adiknya sedang membawa silap. Tak boleh. Tak cantik lah yang ni. Habis. Warna dia tak menarik. Kita pakai pen lah. Okay. Nisa dan adiknya sedang membantu ibu di dapur. Okay, mari kita ikut aktiviti mereka di bawah. Okay, mak dia cakap yang pertama, kita perlukan tepung, garam, gula, yeast dan air untuk membuat roti. Dia nak buat apa ni? Dia nak buat roti. Okay, dia nak buat roti. Jadi ni bahan-bahan dia. Tepung, garam, gula, yeast, air. Macam tepung, macam roti yang awak selalu makan. Roti gardenia putih tu kan. Itu dia ada beberapa lah. Beberapa bahan tambahan lain untuk bagi dia lebih sedap. Yang ini cuma bahan asas. Tepung, garam, gula, yeast dan air. Okay, ni nombor 1. Okay, ni gambar kedua. Okay, gambar kedua. Mak dia cakap, mula-mula kita masukkan tepung. Kemudian garam, gula, yeast, air. Selepas itu, kita uli adunan menjadi dough yang lembut. Tepung ni, tepung, campur garam, campur gula, campur yeast, campur air. Lama-lama dia jadi macam sebelum kita, kalau kita buat kuih tu, sebelum kita buat kuih, kita buat kuih, dia masak jadi macam contoh kita bagi donat. Okay, donat kan orang makan tak sedap kan, donat. Okay, kita adunan tu kita panggil dia sebagai dough. Menjadi dough, dia dah uli-uli, dah jadi dough, dia dah sebati semua bahan-bahan yang asas. Baru kita asingkan dia, nak potong jadi kecil ke, nak potong jadi besar ke, tu pulang. Okey. Baik, itu nombor 2. Okay, nombor 3. Oh, tak cantik lah saya tulis macam ni. Padam pun tak habis. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3. Bila dia dah sebati, dah jadi dough, nampak ni, bentuk ni bulat ni. Okey, kita tutup dough dengan tuala bersih yang lembap dan biarkan selama sejam. Kita tutup dulu dengan tuala bersih yang lembap. Maksudnya bukan basah menitik-nitik. Tuala yang lembap. Maksudnya kita letak air tu sikit-sikit je, bukannya basah menitik. Air menitik tu bukan. Okey, kemudian kita tutup, biarkan selama sejam. Okey, biar selama sejam. Selepas sejam, apa yang kita nampak pada dough itu ialah dough tu makin tinggi. Okey, gambar nombor 4. Dough tu menjadi lebih besar daripada yang sebelum. Mula-mula sebelum tutup yang ni. Sebelum tutup yang ni kecil je. Bila dah tutup, biar sejam dengan kain lembap. Dia tutup dengan kain lembap, biar sejam. Jadi dough ni makin besar, memenuhi saiz bekas yang dia pakai. Okey, memenuhi saiz bekas yang dia pakai. Okey, kita tengok muka surat kedua.
Sambungan. Wah, sedapnya bau roti ni. Sedapnya bau roti ni. Okey, jangan sentuh. Ketuhar ni panas. Betul. Bila kita memasak, barang-barang masakan itu ada beberapa yang bahaya. Jadinya dekat situ tolong berhati-hati. Contohnya macam kalau kita memotong sesuatu, kita guna pisau tu tajam. Contoh nak buat kuih, dah selesai buat kuih, masak dalam ketuhar. Ketuhar ni hati-hati dengan ketuhar ni sebab dia panas. Okey, sambung. Dah bunyi. Bila kita guna ketuhar ni, bila kita setkan dia, katalah kita set untuk, kita tetapkan untuk bakar 15 minit ataupun 20 minit, dia akan berpusing. Bila dah selesai saja 20 minit tu, 15 masa yang kita tetapkan tu, dia akan bunyi ting. Kalau mak awak ada ketuhar dekat dapur, selalu guna, awak akan selalu dengar lah bunyi ni. Okey. Kemudian adik Nisa ni tanya, "Ibu, ketuhar dah berbunyi, roti dah masak ke?" Dia tanya, "Roti dah masak ke?" So, dia keluarkan daripada ketuhar, keluarkan roti yang dia masak tu daripada ketuhar. Sedapnya roti ni. Nisa pun cakap, "Yelah, lembut dan gebu roti ni." Okey, lembut dan gebu roti ni. Okey, kita tengok ayat dia. Semasa ibu Nisa membuat roti, Nisa dan adiknya memerhatikan dengan, okey, nampak saya bulatkan dekat sini, saya gariskan, memerhatikan dengan melihat. Tengok ayat yang dia pakai, melihat perubahan adunan daripada kecil pergi ke besar. Okey. Kemudian yang kedua, menghidu bau roti yang sedang dimasak. Kadang makanan-makanan yang kita masak, kebanyakannya dan kebiasaannya ada bau-bau yang sedap, bau-bau yang enak. Kemudian merasa roti yang dah masak. Okey, roti, makanan yang kita dah masak, mestilah kita nak rasakan. Takkan kita tengok je, rugi. Dah masak penat-penat, makanan tu pun memang sedap, kita mestilah nak rasa. Okay, kemudian bila dah rasa, kita memegang roti yang telah masak. Maksudnya memegang roti yang telah masak ni, keluarkan daripada ketuhar. Mesti kita pegang dengan berhati-hati. Tak boleh terus pegang, sebab apa? Sebab panas. Kemudian seterusnya ialah mendengar bunyi ketuhar. Yang ini tadi, ting, yang saya cakap ni tadi. Tengok ayat kotak warna biru ni. Allah. Kita mengumpulkan maklumat tentang perubahan yang berlaku di sekeliling. Perubahan sekeliling dengan cara melihat, menghidu, merasa, menyentuh, mendengar. Proses ini dikenali sebagai kemahiran memerhati. Atau erti kata lain, kita gunakan deria yang ada pada manusia. Nampak tak? Nampak tak? Hitam. Okey. Okey, apa tadi saya cakap? Deria manusia. Pendek sikit. Saya pendekkan. Deria manusia. Deria manusia ni, kalau kita kalau kita melihat guna mata, menghidu guna hidung, merasa guna lidah.
ataupun boleh guna dengan kulit manusia, kita panggil sebagai menyentuh juga. Dan mendengar ni kita guna telinga lah, biasa. Ini deria-deria yang ada pada manusia. Okey, faham saya harap awak ada fahamlah tentang perkara-perkara ini. Baik, okey, ni kita tengok ni contoh yang ada dalam buku teks. Okey. Oh, tak best lah. Tak payah buatlah yang ni. Okey. Dah 15 minit video saya. Saya rasa cukup setakat ini. Saya nak minta untuk awak buat latihan yang saya akan bagi ikut pada link nanti yang saya bagi. Okey. Sekejap ya. Baik. Untuk sambungan nanti untuk latihan, awak semua boleh klik pada link ni, nanti saya bagi dalam grup WhatsApp 2 UTP untuk isi live worksheet latihan ini. Okey, ini adalah contoh Ini adalah contoh live worksheet. Bila kita dah buka, ada. Tengoklah soalan yang ada. Okey, apakah contoh yang pertama, apakah dari yang terlibat dalam aktiviti yang ditunjukkan di bawah? Okey, ni ada aktiviti. Ni dia bakar ayam pula. Okey, apa aktiviti yang terlibat? Kita tandalah contoh, tanda. Okey, klik satu mata, itu contoh contoh. Okey, kemudian yang kedua, yang di bahagian sebelah ni, kalau deria, okey, kalau mata, nyatakan semua deria yang terlibat dalam membuat pemerhatian. Tarik jawapan ke tempat yang betul untuk melengkapkan peta bulatan di bawah. Okey, ini kalau awak pakai komputer. Kalau awak pakai komputer, nampak ni, dia akan keluar anak panah sekeliling ni, tekan, jangan lepas, tarik. Minta bantuan ibu bapa anda untuk buat. Kalau pakai telefon ataupun tablet, okey, awak cuma tekan pakai jari tu, drag je. Tekan, tarik ke tempat yang sesuai. Samalah dengan bawah ni. Okey, ni tanda. Dan kemudian di bawah ni ada 3 soalan. Apakah perubahan yang berlaku semasa pembesaran itik? Lengkapkan ayat berikut. Membayang semakin. Okey, contoh kat sini saiz semakin itik membesar, semakin semakin besar, semakin contoh warna dia berubah. Warna bukan warna, semakin saya padam semula lah. Semakin besar itik, semakin kuat kakinya. Itu contoh. Okey, tak semestinya betul, tak semestinya salah. Tengoklah. Okey, berat. Kemudian bunyi itik, ada bunyi tak ada bunyi. Kemudian dah selesai, awak tekan selesai, finish ni, tekan finish. Kemudian tekan email my answers to my teacher. Okey, enter nama, masukkan nama penuh awak, kemudian tulis kelas kat sini, kelas 2 UTP, subjek science, contoh. Kemudian tekan send. Okey, saya ingatkan sekali lagi, minta bantuan ibu bapa untuk menyiapkan latihan. Saya tidak menetapkan masa. Awak mesti siap ikut jadual PDPR. Besok kelas kita pagi pukul berapa? Kalau ikutkan jadual kita, pagi esok ialah pukul 8.30 hingga 9.30. Okey, saya faham waktu PKP sekarang ada ibu bapa yang bekerja. Jadi ada ibu bapa yang bekerja. Okey.
Jadi awak boleh selesaikan setelah ibu bapa awak pulang daripada kerja, malam ke. Kalau saya tengok jadual semula. Kalau kita tengok jadual semula, besok ada kelas, hari Khamis tak ada. Mungkin awak boleh siapkan untuk tugasan hari Khamis, ataupun awak kumpulkan satu minggu punya kerja, awak buat hujung minggu. Ini cadangan daripada saya. Okay, saya tidak memaksa, tapi besarlah harapan saya sekiranya awak dapat menyiapkan setiap tugasan yang saya beri pada tahun ini. Okay, mungkin tahun lepas, tahun 2020, kita baru mula-mula nak berjinak-jinak dengan pembelajaran secara atas talian, pembelajaran online. Tapi tahun ini, tahun 2021, bermulanya sekolah, kita dah terus-terus belajar dengan pembelajaran secara atas talian ataupun online ini. Jadi saya harap awak semua dapat memberikan kerjasama. Okey, awak bantu saya akan bantu awak. Ikutlah kesesuaian kita masing-masing. Okey, baik, sekian saja video saya. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih semua. Bye.